Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, sampai ke perhatian saya satu tulisan yang dicoretkan oleh Yang Berhormat Jasin, Ahli Parlimen Jasin, yang juga merangkap timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Juga beliau sebutkan sendiri di situ beliau adalah penulis buku Ancaman Bahaya Sekularisme ataupun Sekularisme. Pada semalam, hari ini 27 Disember 2023, iaitu semalam sekitar 26 Disember 2023, beliau menulis satu artikel yang diletakkan, yang telah pun pada pengetahuan umum. Beliau meletakkan artikel itu dengan tajuk perkataan di dalam Al-Quran tidak boleh diterjemahkan sesuka hati. Saya nak bagi tahu bahawa saya setuju dengan tajuk, bukan dengan konten ataupun isi kandungan. Memang Al-Quran tidak boleh untuk sesuka hati diterjemahkan ataupun ditafsirkan. Ia perlu mengikuti kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang berbagai mengingatkan hal itu untuk tidak berbicara dengan hawa nafsu berkaitan dengan Al-Quran. Namun, tulisan ini dilihat seperti akademik. Tetapi kalau kita meneliti, perhatikan betul-betul, ia adalah sangat tempang dan mempunyai kesalahan-kesalahan yang agak fatal. Baik, kenapa saya kata agak fatal? Kerana nanti ada satu, di penghujung itu, beliau meletakkan pada paragraf yang penghujung, beliau telah menyimpulkan, beliau kata, saya quote, kesilapan yang dilakukan oleh Perdana Menteri adalah satu kesengajaan yang sangat berbahaya. Ini merujuk kepada isu Ashabul Kahfi. Isu yang sepatutnya telah pun selesai, telah pun dihentikan, tapi beliau ingin memanjangkan. Maka saya suka untuk memberikan pandangan saya. Beliau kata, kesilapan yang dilakukan oleh Perdana Menteri adalah satu kesengajaan yang sangat berbahaya. Saya tidak tahu, mungkin di kalangan ahli undang-undang boleh melihat perkara ini, kerana beliau telah buat satu kesimpulan yang tuntas, yang konklusif bahawa ini adalah kesengajaan oleh Perdana Menteri. Maka, apakah tuduhan-tuduhan itu? Apabila kesimpulan itu dibina di atas apa? Di atas paragraf yang pertama, yang mana itu boleh untuk dipertikaikan keabsahan daripada ketepatan akademik. Sebelum daripada saya pergi lebih jauh, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, saya fikir hal ini dibincangkan oleh semua dan Alhamdulillah ia menjadi satu medan pembelajaran bagi kita sama ada orang agama ataupun bukan orang agama. Namun, apabila ada golongan-golongan yang mengkritik hanya kerana orang itu adalah Anwar bin Ibrahim, bukan kerana untuk memberikan pandangan secara akademik, secara insaf di dalam pengajian Islam. Sebab nanti kita akan lihat beberapa perkataan beliau letakkan, kesalahan dia ada pada paragraf pertama. Yang lain itu beliau cuba untuk tunjulkan, beliau quote perkataan daripada seorang penulis yang Masya Allah hebat, iaitu Qadhiyatut Ta'wil fil Fikril Islami, untuk menggambarkan bagaimana qadhiyah, isu berkaitan dengan ta'wil dalam pemikiran Islam. Beliau tunjukkan bagaimana ada orang yang sengaja untuk merubah kefahaman dalam Al-Quran, dan juga buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur rahimahullahu ta'ala dalam buku beliau Pedoman Muttaqin. Ini semua adalah satu rambu-rambu yang untuk menunjukkan bahawa tulisan ini sangat akademik, sedangkan saya fikir ia tidak sampai ke tahap itu. Boleh berlaku perbezaan, ada yang akan membincangkan perkataan Kristian dan juga perkataan Nasrani, tetapi apa yang saudara MP Ahli Parlimen Jasin, yang beliau letakkan nama dia Yang Berhormat Tuan Guru Haji Zulkifli Ismail, apa beliau sebut, yang ini perhatikan betul-betul saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Beliau menyatakan, di dalam mengulas suatu berkaitan agama, saya ingin menasihati para asatizah agar berpandu kepada prinsip keilmuan Islam dalam perkara yang berkaitan. Kesilapan utama terjadi, kata beliau, daripada pihak Perdana Menteri apabila bertindak menterjemahkan Nasrani kepada Kristian. Kerana bagi beliau, Kristian lain daripada Nasrani. Kristian itu syirik, dan beliau kata manakala Nasrani pula adalah berasal daripada ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Ini kesimpulan beliau. Nasrani asal daripada agama Tauhid. Betulkah macam itu dalam Al-Quran? Menyatakan begitu. Beliau kata Kristian itu adalah satu agama yang pertama, kita setuju. Kita tak kata Kristian itu adalah macam Islam. Kristian dan juga Yahudi jelas dalam Al-Quran dan suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, maghdub bermaksud yang dimurkai iaitu Yahudi, waladdallin yang sesat itu adalah Kristian ataupun Nasrani. Namun untuk
melawan, membantah hal ini dengan menggunakan perkataan semua perkataan dalam Al-Quran yang merujuk kepada Nasrani itu adalah agama tauhid. Tak betul. Tak betul. Sebab apa? Beliau bawakan untuk merujuk Kristian itu kepada surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-75. Laqad kafara alladhina 73. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah pun kafir orang yang menyatakan Allah itu 3 dalam 1. Betul, kita setuju dan itu adalah ayat Allah dan jelas. Beliau kata Nasrani pula datang daripada susur galur agama yang mentauhidkan Allah. Tak ada lagi perkataan Nasrani yang lain yang selain daripada itu. Beliau quote ayat daripada surat Ali Imran ayat ke-113. Beliau menyatakan, beliau quote iaitu laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail. Ana al-lail. Baik, di sini beliau sebutkan iaitu bahawa ahli-ahli kitab itu tidak sama, ada di antara mereka yang memeluk dan berpegang kepada agama tauhid. Baik, betul ke begitu? Kalau kita buka di dalam surah Taubah, ayat yang ke-30, apa Allah kata? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Allah sebut. Dan berkatalah Yahudi bahawa Allah itu adalah Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan berkata pula Nasara. Quran sebutkan perkataan Nasara. Bermaksud, Nasara dalam ayat ke-30 surah Taubah merujuk pada mereka yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Menganggap bahawa Masih Isa alaihi salam itu sebagai anak Allah. Dalam tafsir Ibn Kathir juga merujuk hal yang sama. Menyebutkan tentang Yahudi dan juga Kristian dalam menyebutkan ataupun meletakkan Allah itu ada anak. Maka tak benar apabila dalam paragraf pertama ini MP Jassin menyebutkan bahawa Nasara dalam Al-Quran itu hanya merujuk kepada agama yang tidak mensyirikkan Allah. Maka siapa yang kata Nasara itu Kristian, maka dia itu telah pun melakukan sekularisme, liberalisme. Dia sebut dalam artikel tulisan dia ini. Jangan begitu, saudara. Jangan begitu, timbalan Ketua Dewan Ulama PAS. Jangan hanya kerana perbezaan politik itu anda tidak jujur terhadap. Ini tidak mengikut kaedah. Dia sebutkan supaya jangan sesuka hati. Ini agak sesuka hati. Anda tak mengikut kaedah al-istiqra' wa tatabbu'. Istiqra' wa tatabbu', iaitu awak baca semua sekali dan awak cari di mana perkataan itu ada dalam Quran ataupun hadis, bagaimana memahaminya. Itu kesilapan. Bagi saya sangat fatal. Di atas kesilapan ini awak bina kes untuk menggambarkan bahawa Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai satu orang yang sengaja memesongkan kefahaman agama. Dalam waktu yang sama, artikel yang dikeluarkan oleh web Mufti Wilayah Persekutuan pada 22 Disember 2023, beberapa hari yang lalu, menyebutkan tentang Kristian juga dikenali dengan agama Nasrani. Dan di situ juga menunjukkan bahawa perkataan Kristian adalah datang daripada perkataan Greek, Christos ataupun Kristus. Daripada Greek. Sudah tentu, perkataan Kristian tak muncul dalam Al-Quran dan hadis kerana ia bukan dalam bahasa Arab. Maka di sini saya ingin berikan nasihat kepada timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat merangkap ahli Parlimen Jassin. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan dengan begitu mudah awak sebutkan kesilapan Perdana Menteri adalah satu kesengajaan dan memerlukan kepada teguran yang keras. Teguran yang keras itu maki hamun macam dilakukan oleh sebahagian ustaz, antaranya Ustaz Azhar Idrus tu kan. Panggil dengan sesat. Perdana Menteri dah sebutkan, kalau ada kesilapan, bentangkan, bagi tahu nasihat pada dia. Dan beliau tidak akan ada masalah untuk tarik balik dan perbetulkan. Namun, tulisan sebegini sangat menakutkan. Ini berbau-bau nak membawa kepada takfiri. Dan saya ingin bertanya kepada MP Jassin ini, anda juga menulis ancaman bahaya sekularisme. Dalam buku yang sama menyebutkan tentang perlembagaan persekutuan itu boleh membawa kepada syirik dan kufur. Saya nak tawar perbincangan terhadap tajuk ni. Boleh tak? Kerana ia juga boleh membawa kepada keruntuhan iman kerana anda telah mengangkat sumpah mempertahankan perlembagaan. Hati-hati. Jangan berlaku tidak adil. Itu nasihat saya dan penjelasan saya. Wallahu alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.